Shalom， 弟兄姐妹，大家好！主耶稣祝福你，主耶稣爱你。来，让我们一起赞美他，一起敬拜他。我们高举我们的双手，我们一起祷告。阿爸天父，亲爱圣灵，亲爱主耶稣，我们感谢赞美你，你的爱何等的长阔高深，何等的奇妙。我们要敬拜你，赞美你，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。我们爱你，耶稣，直到永远，我们爱你。我的心承受耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心里要承受耶不可忘记他的恩惠，他以仁爱慈悲为你冠冕，为受屈的人伸冤。天立地过犯也离我多远，耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远，耶和华他是我的神，我的心，我的心里要承受耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心里要承受耶和华，不可忘记他的恩惠，他以仁爱慈悲为你冠冕，为受屈的人伸冤。天立地有何等的高，他的慈爱也何等的深，公义心有多么的远，他是我的国番，也离我多远，耶和华有怜悯的爱，且有无悔无尽的恩典，从亘古直到永远，耶和华他是我的神，从亘古直到永远，他是我们的主，他是我们的王。
我们依靠你，阿爸天父，你的爱何等的长阔高深。来，我们高举我们双手，我们仰望主，我们仰望主。天离地有何等的高，他的慈爱也何等的深，东离西有多么的远，他是我的过犯，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华，他是我们的主。来告诉他，天离地，天离地有何等的高，他的慈爱也何等的深，东离西有多么的远，他是我的过犯，也离我多远。我们的一切，阿爸天父，我们高声赞美你，高声敬拜你，直到永远，直到永远，我们爱你，我们爱你，我们爱你，阿爸天父。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清泉的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开
清澈的翅膀飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。阿门。主耶和华，你已经检查了我，我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。主耶和华，主耶和华，你已经检查了我。我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上，这样的奇妙是我不能测透。你的慈靠，你的尊贵，是我永远不能错拒。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的眼。我若张开清澈的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上，这样的奇妙是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所拒。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的眼。我若展开清澈的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去躲避你的灵啊，天父？我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的眼。我若展开清澈的翅膀，飞
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.不要忧虑，也不需怀疑，坚信心靠神，他必定按时机，将一切成为美好。我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好，一切都成为美好。你安排我们的这一生，人的一生都有定期，是他领导重担的压力。我举起双手来求问我的主，显明你美好指引神的道路，神的道路，非我的道路，不要忧虑，也不需怀疑，全心信靠神，他必定按时机，将一切成为美好。我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好，一切都成为美好。人的一生都有定期，是他领导重担的压力。我举起双手来求问我的主，显明你美好指引神的道路，非我的道路，神的道路。非我的道路，不要忧虑，也不需怀疑，全心信靠神，他必定按时机，将一切成为美好。我将我生命，我将前途交托给我主，将我生
切都成为美好，因为你是我们的主，你是我们的王。Shalom, 大家平安， Mandarin Service di GBPRJ. 在我们华语堂 PRJ 华语堂， Senang sekali saya bisa melayani teman-teman di sini. 我们很高兴可以服侍各位。 Saudara-saudara yang begitu taat dan mengasihi Tuhan. 你们都是很顺服神而且很爱神的人。 Perkenalkan nama saya Eradi. 介绍自己，我名叫陈顺涵， Saya bersama istri saya Evi 我跟我妻子 Effie melayani komunitas dewasa muda 服侍了青年班， di 2PM di GBPRJ. 在 PRJ 的2点钟。 Sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita berdoa. 当还没有开始讲道的时候，我们一起祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， terima kasih untuk hari ini. 感谢你给我们今天， Kami berdoa biar firman-Mu 我们祷告，让你的话 boleh menjamah setiap dari kami. 能够触摸我们每一个人， Urapi kami Tuhan, 恩膏我们每一个人。 pembicara dan semua pendengar. 而且讲到的跟听到的都是 Bahkan 你恩 pendengar 膏， yang ada di luar negeri 而 sekalipun. 且在国外听到的也是你恩膏， Biar firman Tuhan hari ini 让你的话今天 menjadi makanan rohani yang memberikan kekuatan, 成为就是属灵的食物，给我们力量， penghiburan bagi kami yang membutuhkan. 而且安慰我们所需要的。 Terima kasih Tuhan, 主啊，感谢你， dalam nama Yesus kami 奉主耶 berdoa. 稣基督的名，我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Yes, kembali bersama kami. Kami mengucap syukur 我们 kalau 感谢主， kami bisa membagikan firman Tuhan hari 我 ini. 们能够服侍上帝的话，在今 Firman Tuhan 天， hari ini saya berikan judul 而且今天的主题， I quit comparing. 我停止不再做比较。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， sadar atau tidak sadar, 你醒悟还是你不醒悟？ kita sering sekali terjebak dengan rasa tidak cukup, 我们常常觉得不满， dengan membanding-bandingkan diri kita 然 dengan 后 orang lain. 开始了比较，跟做别人做个比较。 Kita sering membanding-bandingkan harta kita. 我们常常比较我们的财务， Kita bandingkan rumah kita. 我们比较我们的家， Apakah areanya sudah cukup baik? 是不是我们的就是那个地区是够好的， Apakah rumahnya sudah cukup besar? 或是房子够大， Apakah interiornya sudah cukup baik? 或是里面的一切的装潢够好， Nah, ini seringkali membuat para istri 常常使一些的太太们， mengajak suaminya untuk pergi ke showroom 然后带着她丈夫到了一些的展览， untuk upgrade furniture di dalam rumahnya. 就开始就是提升她的家具， Hanya karena dia mendapatkan ide dengan melihat dan membandingkan dengan rumah orang lain. 因为她看别人的家怎么样的装潢，都变成了她得到了一些的主意。 Dan pada saat waktu itu, 这样的时候， disitulah para suami mulai nervous. 她的丈夫就开始紧张， Karena dia tidak tahu apa yang istrinya akan beli. 因为他都不知道他妻子会将买什么东西， Dan apakah yang dibeli itu diperlukan. 而且买的那些东西有用吗？ Nah, berikutnya yang sering kita banding-bandingkan adalah penampilan kita. 然后其他的常常比较的就是我们的外表。 Para perempuan membandingkan rambut mereka 女孩子是常常比较人家的头发， dengan para model sunsilk. 跟一些就是打广告的人， Apakah cukup hitam? 够黑吗？ Apakah cukup indah? 够漂亮吗？ Sedangkan yang para lelaki 如果男人的话， suka membandingkan 开始比较， apakah mereka masih punya rambut. 是不是还有头发？ Seringkali kita selalu membanding-bandingkan tubuh kita dengan orang lain. 常常比较我们的身材跟别人的身材。 Setiap kali ada orang berkata kepada saya, 有人如果这样对我说 "You are not in shape." 你这样的型不好看， Saya selalu katakan kepada mereka, 我常常对他们说， "Hey, round is a shape." 圆也是一个型啊。 Dan saya katakan pada mereka, 而且我说， ikan paus pun berenang setiap hari, 金鱼每天都是在游泳， tetapi tidak pernah kurus. 但是没有瘦过； Gajah makan sayur setiap hari, 大象每天都吃菜， tetapi tidak pernah kurus. 但是也没有瘦过。 Dan berikutnya kita sering membandingkan prestasi kita. 然后接下去我们常常就是比较我们的成绩， Para lelaki membandingkan prestasi bisnisnya, 男人就是常常在他们的生意上 sales 做比 record 较 kita.，我们卖了多少东西， Para ibu-ibu membandingkan 然后太太们常常比较 prestasi anak-anaknya.
他的孩子们的成绩。 Saya ingat sekali waktu kecil, 我记得当我小时候， ibu saya selalu membanding-bandingkan saya dengan orang lain. 我妈妈常常就是比较我跟其他的孩 Di, 子， di mana anak lain sangat pintar. 其他人的孩子都是很聪明， Dan mungkin anak kita rapotnya merah semua. 可能我们的孩子成绩全部都是红的， Dan sering sekali kita membandingkan keadaan kita. 而且常常我们比较我们的情况、我们的状况， Bagi para ibu muda, 对一些的就是刚结婚的妇女们， mungkin kau pernah membandingkan seperti ini. 可能你有这样的想过， Kau melihat orang lain, 看到别人 mereka berpegangan tangan saja langsung hamil. 他们一碰就可以怀孕， Sedangkan kita susah sekali untuk dikaruniai seorang anak. 但是你已经尽力了，但是还没有孩子。 Kenapa saya tidak diberkati seperti mereka? 为什么我没有得到祝福像他们一样？ Kenapa keluarga kami tidak harmonis? 为什么我们家没有这么的圆满？ Atau engkau membandingkan keadaan finansialmu. 或是你正在比较你的经济状况？ Waktu saya muda, saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. 当我年纪还轻的时候，常常比较我的跟别人的状况。 Waktu saya belum menikah, saya sering sekali diminta untuk menjadi pengapit di pernikahan. 当还没有结婚的时候，常常有人请我成为他的伴郎， Menjadi best man di sebuah wedding. 在结婚里面当伴郎。 Tetapi karena saya tidak menikah-menikah, 但是我真的还没有结婚， saya selalu menjadi best man di pernikahan orang lain. 是常常当别人的伴郎而已。 Sampai satu saat di sebuah pernikahan, pesta pernikahan, 当有一天在一个结婚的婚礼里面， ada seorang teman saya bersenda gurau. 有一个朋友就是跟我开玩笑， Dia bilang, Eradi, 他说：“Eradi， kamu mungkin mesti bikin kartu bisnis. 你可能会做个名片哦。 Business card berkata, ”然后在那边写着， spesialis menjadi best man di 就 wedding. 是特别专注成为伴郎的人。 Kenapa? Karena saya tidak menikah-menikah pada saat itu. 因为到那时候我都还没有结婚。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姊 saya mau 妹， katakan ini. 我告诉你， Sesuatu di dalam diri manusia selalu mempertanyakan, 在人的里面常常有问号： apakah aku cukup baik? 是不是我够好？ Apakah aku cukup cantik? 是不是我够漂亮？ Apakah aku cukup pintar? 是不是够聪明？ Manusia mempunyai keinginan untuk selalu diterima dan 人 dicintai. 所要的就是被接受、被爱。 Dan itu yang sering membuat kita sering 那 membanding-bandingkan. 个使我们常常做个比较。 Saya tidak berbicara tentang membandingkan untuk belajar. 我没有说做比较是为了学习哦， Tetapi hari ini saya mau berbicara tentang membandingkan di mana kita menjadi secara negatif. 但是我们在这边的比较是大部分都是负面的。 Mari kita buka firman Tuhan hari ini. 来，我们打开神的话， Firman Tuhan mengatakan di 1 Timotius 6在提摩太前书第6章 ayat 6. 第6节， Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup 然而既现加上知足 memberi keuntungan besar. 的心，便是大利的。 Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia 因为我们没有带什么到世上来， dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 也不能带什么去， Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 只要有衣有食，当知足了。 Poin pertama yang saya mau bagikan bagi teman-teman dan saudara-saudara dikasih Tuhan. 第一点，我要分享给各位的， Comparison is the death of contentment. 当我们比较，我们就开始失去了感恩的心。 Pada saat kita membiasakan diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain, 当我们比较我们跟别人， kita kehilangan rasa bersyukur. 我们失去了感恩。 Pada saat kita fokus diri kita pada orang lain, 当我们只是专注在别人身上， maka kita menjadi buta terhadap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. 我们真的关闭了眼睛，没有办法看见神的祝福在我们身上。 Kita tidak lagi mempunyai sukacita. 我们失去了， Kita selalu Gila. mengejar sesuatu yang bigger, 我们就常常追赶那些比较 selalu 大 better, 的、更好的、 more money, more money. 更多钱、更多钱。 Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita hari ini 其实神的话教导我们， untuk beribadah dengan rasa cukup, 我们敬虔加上知足， content with what we have. 就是知足我们所拥有的。 Saya bacakan di 1 Timotius 6 ayat 9. 我为你读提摩太前书第6章第9。 Tetapi mereka yang 10 ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, 那些想发财的人，就陷在迷惑中， ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, 落在网罗， dan yang mencelakakan.
而且许多无知有害的私欲里叫人沉沦， yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. 在败坏和灭亡中。 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 贪财是万恶之根， Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang 有人贪恋钱财， dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 被引诱离了正道，有许多愁苦把自己刺脱。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Pada saat kita membiasakan diri kita membanding-bandingkan hidup kita pada orang lain, 当我们就是比较我们的生活跟别人的生活， kita membuka celah di dalam hati kita 我们的心就有一个破口， untuk merasa tidak cukup, 感到不够， selalu tidak cukup, 一直不够， kepingin cepat kaya, 要赶快发财， sehingga kita menjadi rentan untuk jatuh ke dalam permasalahan. 很容易堕落在一些的问题里面， Contohnya seperti perjudian 可能就是在赌博， atau investment yang beresiko 或是高危险的投资， atau bahkan resikonya tidak terukur. 而且那些高危险的投资可能就没有办法衡量， Tetapi karena kita selalu mengejar sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih lagi, 但是因为我们要追那些更多、更多、更多， kita bisa jatuh ke dalam permasalahan 我 seperti 们 itu. 就会陷落在很多的问题里面。 Dan seringkali kita tidak sadar, 而且我们常常没有晓得， mungkin kita baru memulai keluarga kita. 可能我们才开始了我们的家庭， Don't compare your beginning 不要就是比较你的开始 to someone's middle. 跟别人已经在中旬了， Mungkin pada saat kita baru menikah, 可能我们才结婚没多久， kita tidak merasa puas karena rumah kita kecil. 我们不会觉得满足，因为我们的房子是小小的， Rumah orang tua kita besar. 我们家娘的房子很大， Tetapi kita tidak bisa membandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain. 我们没有办法就是比较我们的状况跟别人的状况。 Mungkin mereka sudah mengalami banyak sekali proses di dalam hidup mereka. 可能他们已经经过了许多的过程，在他们的生命中。 Seringkali pada saat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, 有的时候，当我们比较我们的生命跟别人的生命， sama seperti kita melihat Fata Morgana di 好 padang 像 gurun. 我们看了梦想、幻想， Kita tahu Fata Morgana kelihatannya ada air di kejauhan. 我们知道那个幻想好像在前面很远的地方有水， Dan orang yang tersesat itu mungkin haus dan melihat ada air di sana. 可能已经迷路的人看到那边有水， Dan dia kejar ke arah sana. 他们就追赶到那里去， Tetapi ternyata dia menemukan kehampaan. 但是到那边全部都是空的， Dan dia ada di dalam masalah yang lebih dalam lagi. 而且他们陷入在更大的问题里面。 Begitu juga dengan hidup kita. 我们的生命也是如此。 Pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, 当我们比较我们跟别人， mungkin orang lain kelihatannya sangat mapan, 可能那个人看起来很 sangat 好， keren, 很棒， punya handphone yang paling bagus. 有最好的手机， Tapi kita tidak tahu, 但是我们不知道， mungkin dia terlilit banyak hutang, 可能他有很多的债， punya banyak kredit card, 有很多的信用卡， tetapi pembayarannya selalu terlambat. 但是他们付信用卡的时间常常就是太慢了， Kita tidak tahu itu. 我们都不知道这一点。 Manusia dengan sangat akan gampang menyembunyikan 人很容易就是隐藏很 dan 多 hanya 事， menampakkan yang baik-baik 而 saja. 且只是表现一些好的给人家看。 Kita bisa belajar dari bagaimana orang post di sosial media. 我们可以看在网络的媒体里面，有一些人就是放一些的照片， Contohnya pada saat saya post foto kedua putri saya. 比如说我就在放我2个女儿的照片， Di satu sisi teman-teman saudara-saudara bisa melihat bahwa kedua putri saya lagi sedang akur. 你看到他们2个都是很好的，很和谐， Kelihatannya sangat saling menyayangi. 就是彼此相爱， Wah, kelihatannya having a good time. 就是他们就是在享受他们的时间。 Tetapi 95% waktu yang lain, 但是95%的时间呢、 seperti saudara-saudara lihat di dalam foto ini, 事实上如果看那个照片， cicinya sedang mencekik adiknya. 那个姐姐就在架住她的妹妹， Kadang-kadang adiknya injak-injak istrinya, ya cicinya. 有的时候她妹妹就在踏在姐姐的身上， Kadang-kadang makanan cicinya direbut. 有的时候妹妹在抢姐姐的食物， Selalu ada aja. 一定有吵吵闹闹。 Tetapi yang orang post adalah pada saat mereka lagi akur. 但是把它献给别人看的都是好的一面， Itulah sosial media. 那就是网络媒体。 Nah, kesuksesan yang dalam hidup ini 在人
生活的成功， bukanlah mengenai siapa yang superior, 不是看谁优秀， bukan siapa yang unggul, 不是看谁能够最好 atau 的， siapa yang inferior. 或是谁是比较不优秀的。 Secara sederhana, 最简单的方法， sukses adalah pada saat kita 成功是当我们 menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya, 是按照神的心意， bukan kehendak kita. 不是我们的心意。 Kalau tadi kita belajar tentang comparison, membuat kita tidak bersyukur. 然后，第一，我们学习比较，让我们失去感恩的心； Poin kedua adalah comparison makes us prideful, 第二，比较让我们变成骄傲， membuat kita menjadi tinggi hati. 让我们变成就是自高自大。 Kita buka di Lukas 18, 我们打开路加福音18章 ayat 10 dikatakan, 10节说， ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. 有2个人上殿里去 Yang 祷 seorang 告， adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 一个是法利赛人，一个是税吏。 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, 法利赛人站着说 Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. 神啊，我感谢你， Perhatikan baik-baik. 好好注意， Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. 因为我不像别人， Bukan perampok, 不是勒索的， bukan orang lalim, 不是一些不义的 bukan 人， pejinah, 不是犯奸淫的 dan 人， bukan juga seperti pemungut cukai ini. 也不像那个税吏。 Aku berpuasa 2 kali seminggu. 我1个礼拜2次进食， Aku memberikan 1/10 dari segala 我 penghasilanku. 把1/10全部捐上。 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. 但是那个税吏远远的站着， Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. 连举目望天也不敢， Melainkan ia memukul diri dan berkata, 只吹着胸说 Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa：“ ini. 神啊，可怜我一个罪人。 Aku berkata kepadamu, 我告诉你们， orang ini pemungut cukai ini 这个税吏 pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan 回 Allah. 家的时候已经算为义了， Dan orang lain itu, 而且那个其他的人， orang Farisi itu tidak. 那个法利赛人不是。 Perhatikan baik-baik. 好好注意， Sebab barang siapa meninggikan diri, 因为凡自高的 ia akan direndahkan. 必将为卑， Dan barang siapa merendahkan diri, 自卑的 ia akan ditinggikan. 必升为高。 Cerita ini adalah cerita yang biasa dilakukan oleh 2 orang Yahudi. 这个故事常常犹太人做的， Kedua-duanya beribadah kepada rumah Tuhan. 2个都上了神的殿去Mungkin 聚会， Mungkin sama seperti kita sedang ibadah online hari ini. 像我们一样在网络上聚会一样。 Tetapi jika kita perhatikan lebih detail lagi, 但是如果我们仔细的看， orang Farisi ini mulai membanding-bandingkan dirinya dengan pemungut cukai. 这个法利赛人开始比较他自己跟税吏， Dan Tuhan Yesus bilang bahwa orang ini meninggikan dirinya. 而且主耶稣说，这个人正在高傲，就是提高他自己。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Pada saat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, 当我们跟别人做比较的时候， itu bisa menjadi celah di dalam hati kita, 在我们的心中会有一个破口， di mana kesombongan mulai menguasai hati kita. 使我们的心变成骄傲。 Dan saya berdoa, 我祷告， Jemaat Mandarin Service 每个华语堂会友， adalah orang-orang yang rendah hati, 每一个都是很谦卑的人， supaya kita semua ditinggikan Tuhan. 直到我们每一个人都被神提高。 Janji Tuhan adalah jelas. 神的话是很清楚的。 Ayat 11 dikatakan, 11节说， sebab barang siapa meninggikan diri, 因为凡自高的 ia akan direndahkan. 必降为卑， Dan barang siapa merendahkan diri, 凡自卑的 ia akan ditinggikan. 必升为高。 Comparison makes us prideful. 所以比较让我们变成骄傲， Be very careful. 所以要小心。 Poin ketiga yang saya mau bagikan. 第三，我要分享的， Comparison makes us resentful, dengki. 比较让我们变成有一些不满，然后开始了仇恨。 Kita belajar dari 2 karakter Alkitab yang sangat terkenal. 我们要学习从2个人物在圣经非常出名的， 1 Samuel 18 ayat 6. 撒母耳前书第18章第6节。 Tetapi pada waktu mereka pulang, 当他们回来， ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, 就是大卫打死了非利士人的时候回来， keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. 妇女从以色列各城里出来， Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. 欢欢喜喜打鼓打成
跳舞、唱歌， dengan bersukaria 他们欢喜快 dan dengan 乐， membunyikan gerincing. 而且打鼓。 Ayat 7 dikatakan, 第7节 dan 说， perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. 妇女们舞蹈唱歌的说， Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, 扫罗杀死千千， tetapi Daud berlaksa-laksa. 大卫杀死万万。 Perhatikan baik-baik. 好好注意， Don't miss this. 你不要失去一个哦。 Ayat 8 dikatakan, 第8节说， lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. 扫罗甚发怒， Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. 这话使他不喜 Sebab 悦， pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. 因为他想将万万归给大卫， Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. 将千千的归于我， Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. 只是下王位没有给他了。 Kedua orang ini adalah orang yang luar biasa diurapi 这 Tuhan. 两个人都是被神恩高的人， Dua orang pilihan Tuhan. 两个被神拣选的人， Dua raja yang luar biasa. 两个王都是很棒 Dicintai 的， oleh rakyat. 而且他的民众很爱的。 Dan bukan hanya itu 不 saudara-saudaraku. 单单如此， Mereka mestinya ada di dalam tim yang sama. 他们应该是一党的， Mereka mestinya berperang kepada musuh yang sama. 而且他们正在面对一样的仇敌呀、 Mereka mempunyai Tuhan yang sama. 他们有一样的神， Mereka punya visi yang sama. 他们有一样的意向， Semestinya mereka bisa bersatu hati dan mengalahkan dan impact-nya lebih besar lagi. 应该他们两个要协和，而且要合作更大的影响力。 Tetapi kita belajar dari cerita Saul dan Daud. 但是我们可以学习他们两位的故事。 Pada saat Saul membanding-bandingkan dirinya dengan Raja Daud, 当 dengan 扫 seorang 罗开始比较他自己跟一个大卫， dia tidak lagi fokus kepada panggilan Tuhan dalam dirinya. 他没有专注在神的呼召在他身上了。 Dia tidak lagi fokus kepada musuh yang Tuhan tentukan. 他没有专注在一些仇敌，就是上帝叫他就是灭 Dia 掉的。 menjadi terfokus kepada seorang Daud, 他只是专注在一个大卫身上， seorang yang bukan siapa-siapa. 不是一个已经很出名的人？ Bahkan firman Tuhan katakan dia bisa mengerahkan tentaranya sangat banyak 而且神的话说，他还叫他整个军队 hanya untuk mengejar Daud. 只是要追大卫。 Perhatikan baik-baik 好好 saudara-saudara. 注意， Saul mempunyai panggilan dalam hidupnya. 扫罗在他身上有神的命定， Diurapi luar biasa. 他真的得到了神的恩高。 Tetapi pada saat dia mengizinkan hatinya membanding-bandingkan dengan orang lain, 但是当他许可他自己，就是跟别人比较， disitulah dengki itu masuk. 在那里就开始有仇恨了。 Dan itu menjadi awal dari kehancuran Saul. 那个变成扫罗堕落的开始。 Saya mau bersaksi sedikit tentang hal ini. 我要为这个事情做一点见证。 Sebelum saya melayani di GBI PRJ, gereja yang luar biasa besar. 还没有在北 LJ 服侍这么大的教会服侍之前， Sebelum saya terlibat di dalam acara-acara yang sangat luar biasa. 还没有开始就是参加很多的节目。 Saya berasal dari gereja kecil di Sydney, Australia. 我在澳洲的一个 Sydney 就是小教会开始。 Gereja kecil yang luar biasa indah bagi saya. 对我来说，那小教会是非常美的教会， Hanya ada 100 orang dewasa. 只有100个会友， Kecil sekali. 这是很小的教会。 Di situ saya dimenangkan dan dibaptis, 在那里我得救，而且受洗， digembalakan dan diperlengkapi 被牧养，被就是装备， sampai saya menjadi seperti saya ada saat ini. 直到我到现在就是像现在这样。 Selama 15 tahun saya ada di satu gereja saja. 15年我只是在一个教会里面。 Tapi pada saat saya bertumbuh di gereja itu, 当我在那边就是成长的时候， saya juga mempunyai 2 orang teman 我有2个朋友 yang sepantaran dengan saya. 跟我年纪差不多的， Kami mengasihi Tuhan luar 我 biasa. 们非常爱主， Kami belajar haus dan lapar akan firman Tuhan 我们真 bersama-sama. 的很渴慕神的话，而且一起学习。 Kami berdoa 我 bersama-sama, 们就是互相祷告， meminta untuk Tuhan pakai kita. 让神使用我们。 Sampai suatu waktu, 到了一天， gembala saya memperkatakan sebuah announcement, pengumuman. 然后我的牧者做了一个报告， Gembala saya katakan, mulai bulan depan, 从下个月开始， di gereja ini akan ada 2 pembicara baru. 我们教会有2个新的讲员。 Lalu pada saat itu,
saya mulai berpikir bahwa saya adalah salah satunya. 我那时候以为其中一个是我， Karena saya sudah sekolah Alkitab. 因为那时候我已经上了神学院， Saya juga fasih berkata-kata. 我也是很口才不错， Dan saya juga mempunyai pengalaman. 而且我也是有经验， Dan bahkan saya lebih lama di gereja itu dibandingkan 2 teman saya. 而且我在这个教会比较久，比起我2个朋友。 Tetapi sangat mengecewakan bagi saya pada hari itu. 但是那时候真的让我失望， Ternyata gembala saya memilih 2 orang teman saya. 我的牧师就是选了我2个朋友， Sampai selesai saya melayani di gereja itu 15 tahun. 直到我在那边15年结束了在那边 pulang 的 ke 服侍 Indonesia， 然后回到印尼， Saya tidak pernah satu kali pun membawakan firman Tuhan di gereja itu. 我没有讲过一篇道在那个教会。 Saya ingat sekali pada saat itu saya merasa sangat kecewa. 我记得那时候我非常失望， Saya mulai membanding-bandingkan diri saya dengan 2 teman saya ini. 我就开始比较我跟我2个朋友， Saya merasa saya bisa melakukan apa yang mereka lakukan. 我觉得我能够做他们所做的啊， Tetapi saya tidak pernah lupakan Tuhan mengajarkan saya sesuatu. 但是我没有忘记过上帝教导我一件事， Dia ingatkan saya di Matius 5 ayat 44. 他提醒我在马太福音第5章44节， Dikatakan kasihilah musuhmu 就是爱你的仇敌， dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 为那些恨你的人祷告。 Memang pada saat itu saya belum teraniaya secara fisik. 是的，我身体上、肉体上是没有被虐待的， Tetapi perasaan saya itu pada saat itu seperti saya sedang teraniaya. 但是我的感受是真的好像被逼迫一 Saya 样。 terus bertanya-tanya kok bisa? 我就一直问为什么？ Saya lebih setia. 我已经很忠心了， Saya dari umur 16 tahun ada di gereja itu. 我16岁就已经在那边了， Semestinya ini giliran saya. 应该是轮到我啊。 Tapi Tuhan ingatkan ayat ini. 但是上帝提醒我这个经文， Dikatakan berdoalah bagi mereka. 为他们祷告。 Walaupun teman-teman saya tidak menganiaya saya. 虽然我的朋友都没有逼迫我， Saya belajar hari itu. 但是那天我 Saya mulai 学 mendoakan 习 mereka. 为他们祷告， Saya doakan mereka supaya pelayanan mereka semakin luar 让 biasa. 他们的服饰越来越棒， Semakin diberkati Tuhan. 越来越蒙神的祝福。 Ternyata ayat ini dan pada saat saya taat kepada Tuhan, 当我顺服了神这句话， Tuhan sedang membebaskan saya dari rasa dengki. 神正在释放我从一些仇恨的心， Supaya saya tidak membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. 知道我不会感到不满，而且跟别人做比较。 Sampai saya pulang ke Indonesia 知 pada 道 saat 我 itu. 回到印尼， Saya pun belum begitu melayani di gereja GBI PRJ. 我还没有在我们北 LJ 这边服侍 Karena，gereja yang sangat besar, 因为这个教会很 saya 大， harus mulai lagi dari nol. 我又开始就从零开始。 Bahkan walaupun saya sudah sekolah teologi ya, 虽然我已经上了神学院， saya disuruh ikut KOM 100 lagi. 我还要参加门徒训练 Itu 班， kembali menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup 对 saya. 我来说是一个大问号。 Saya ingat waktu itu Pak Robert mengatakan pada saya. 我记得那时候把罗贝都有说， Saya katakan pada dia, Pak, saya mau melayani di gereja ini. 我说先生，弟兄，我要在这个教会服 Saya 侍。 sudah punya banyak pengalaman pelayanan. 我已经有这么多了这个服侍的经验， Dan hari itu saya tidak pernah lupakan apa yang Pak Robert katakan pada 我 saya. 那时候从来不会忘记把罗贝对 Dan 我说 saya 的话， akan selalu bersyukur tentang apa yang dia katakan. 而且我会感恩，因为他说这句话。 Dia katakan kepada saya, 他说， oh kalau mau melayani di gereja ini, 如果你要在这个教会服侍， harus ikut KOM 100 dulu. 一定要参加门徒训练班第100班。 Lalu saya harus ikut KOM 100. 然后我就参加了门徒训练班， Belum lagi kadang-kadang saya harus berkenalan dengan orang-orang baru. 然后我也是要跟别人，就是我还没有认识的，就是介绍自己， Memulai dari nol lagi. 开始就是从零开始。 Sedangkan kadang-kadang saya teringat teman saya yang di Australia. 然后常常我记得我在澳洲的朋友们， Dia sudah membagikan firman Tuhan sering sekali. 他已经就是常常讲到了， Lalu saya fokus dalam pekerjaan saya. 然后我就专注在我的工作。 Pada waktu itu pekerjaan saya mempunyai bisnis di Samarinda di Kalimantan. 那时候我在加里曼丹萨马林的一个地方有一些的生意， Pada waktu itu saya sedang jauh dari keluarga saya sedang sendiri bekerja di sana 那时 malam-malam. 候我一个人在那里，远离了我们的家 Setelah 人。 bekerja seharian dan malam itu saya pergi ke mall untuk mencari makan. 就是已经工作了一整天，我晚上到了百货公司要找一些食物， Saya mendapatkan kabar 然后我得到了消息， kembali menggelitik hati saya. 开始了让我的心就开始痒痒的。 Dikatakan bahwa kedua teman saya bulan depan akan dipromosi menjadi associate pastor. 就是我的朋友要变成就是伙伴牧师，
Kembali hati saya sedang diuji pada malam itu. 那个晚上，我的心真的被熬炼了。 Apakah saya memilih untuk menjadi dengki 是不是我就是有一些的不满、仇恨， atau menjadi taat kepada Tuhan? 或是我顺服神？ Saya sangat ingat Roh Kudus berkata dalam hati saya malam itu. 我非常记得圣灵就是在我心里说， Dia katakan, 他说 telepon dua temanmu 打电话给你2个朋友， dan ucapkan selamat kepada mereka. 对他们恭喜他们。 Wah, pada saat itu saya sangat struggle. 那时候真的很大的挣扎， Saya cari alasan-alasan kepada Tuhan. 我找了很多的理由。 Tuhan ini di Samarinda, Tuhan. 主啊，这是在撒玛琳 Tunggu saya 的， sampai Jakarta. 等我到雅加达吧。 Lalu Tuhan telepon ke Australia itu mahal. 主啊，打电话到澳洲是很贵的， Tetapi ketaatan itu harus segera dilakukan. 但是顺服就是要必须马上做。 Akhirnya saya pergi ke sebuah tembok yang sepi 然后我到了一个角落是比较安静的， di sebuah mall kecil di Samarinda di Kalimantan. 在加里曼丹的一个小小的百货公 Saya 司。 menelpon teman saya di Sydney, Australia, 我打电话给我的朋友在 di mana Sydney， pekerjaan mereka sedang diberkati, 那时候他们的工作是蒙福， sedangkan pekerjaan saya masih sangat amat struggling. 我的工作那时候是真的非常挣扎的时 Di mana 候， pelayanan saya belum ada apa-apanya, 我的服饰都还没有什么， berkesan seperti kepentok di mana-mana. 好像就是面对4个墙壁，全部都是撞墙。 Sedangkan pelayanan mereka dipercaya hal-hal yang luar biasa, 他们的服饰就已经很棒了， akan ditahbiskan menjadi associate pastor. 而且要变成伙伴牧师。 Pada malam itu saya telepon teman 那 saya 时候 yang 我就 pertama. 打电话给我第一个朋友， Saya belajar taat kepada Tuhan. 我就开始学习顺服上帝。 Saya katakan pada teman saya, 我对我朋友说 "Hey bro, 弟兄啊， saya dengar katanya bulan depan akan dipromosi menjadi associate pastor ya? 我听到下个月你要被提升成为伙伴牧师， Congratulations ya. 恭喜你啊！ I'm proud of you. 我真的为你骄傲。 Kamu harus tahu bahwa 你要知道， aku mendoakan kamu. 我为你祷告， Aku ada menjadi supporter kamu. 我就是支持你的人。 Saya berdoa supaya kamu semakin menjadi powerful lagi. 我祷告让你更大有能力， Semakin diurapi. 越来越得到神的恩高， Semakin disukai oleh banyak orang. 很多人喜悦。 Lalu saya tutup telepon itu. 然后我就是关了第一通电话， Dan saya lakukan itu 2 kali kepada teman saya yang kedua. 然后我也是打电话到了我第2个朋友。 Rasanya sangat berat pada saat itu. 那时候感觉到很沉重， Tetapi saya bersyukur saya menjadi taat kepada Tuhan malam hari itu. 但是我很感谢主，那天晚上我顺服了上帝， Karena ayat ini, 因为这个神的话， kasihilah musuhmu 要爱你的敌人， dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya 而 kamu. 且为那些逼迫你的祷告。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， hari-hari ini 这些日子， Tuhan percayakan saya untuk menjadi salah satu koordinator. 上帝就是信任我成为一个领袖， Tuhan percayakan saya untuk membangun sebuah pelayanan anak muda bernama 316. 然后信任我开始了一个服饰，就是年轻人的聚会316的聚会， Di dalam waktu 3,5 tahun 在3年半。 yang hanya dimulai oleh saya dan istri saya 因我跟我太太开始的，只是2个人开始， dengan modal taat dan nekat. 只是就是很勇敢而且顺服而已。 Menjadi pelayanan anak muda yang luar biasa. 现在变成很大的服饰， Bahkan mencapai 400 orang. 已经超过了400人， Mencetak pemimpin-pemimpin baru. 而且开始了有很多领袖在那边出 Pembicara-pembicara 现， baru. 很多讲员开始在那边出现， Pemimpin-pemimpin pujian baru. 很多新的就是带领敬拜的开始在那边出现。 Semua itu bukan karena saya. 那全部不是因为我， Tetapi saya percaya karena saya taat. 但是我知道那是因为我顺服， Tuhan bekerja melalui hidup saya. 神就借着我的生命动工， Bukan karena saya hebat. 不是因为我很棒， Tetapi karena saya katakan ya kepada dia. 但是因为我对神说是我要。 Bayangkan pada saat itu saya sedang, kalau jika saya tidak melepaskan rasa dengki itu kepada teman-teman saya. 你想想看，如果我没有把那些仇恨真的释放， Mungkin tidak ada yang namanya 316 Youth Ministry. 可能没有这个316的年轻班的服饰， Bahkan saya dipercayakan untuk memimpin sebuah conference yang didatangi oleh ribuan orang. 而且也是没有信任我
就是举办了一个很大的布道会，有千的人来。 Sedangkan saya hampir dengki kepada seseorang yang berbicara di depan 100 orang. 因为我就是对一些的已经讲在100个人面前感到不满。 Ya, Mazmur 75 dikatakan ayat 6 dikatakan. 诗篇75第6章说 Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. aku buka dulu ya bentar. Mazmur 75 ayat 6 atau ayat 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. 因为高举非从东，非从西，非从南而来， Ayat berikutnya, tetapi Allah adalah hakim. 唯独神判定， Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. 他使这个降卑，使那个升高， Sama seperti hidup saya. 像我的生命一样。 Di dalam pelayanan saya hampir dengki kepada seseorang yang melayani di depan 100 orang. 我差一点了，对讲到在100人的面前的人感到不满。 Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. 他们都是很棒的人， Tetap setia melayani Tuhan 他 sampai 到 hari 现 ini. 在还是忠心服侍上帝。 Tetapi dalam hidup saya ternyata Tuhan mempunyai panggilan yang berbeda. 但是在我身上，神有不一样的呼召， Mempunyai medan yang berbeda. 有不一样的地方， Mempunyai kesempatan yang 有 berbeda. 不一样的机会。 Ternyata sebelum Tuhan mempromosi saya, 当神还没有提升我之前， Tuhan ingin membebaskan saya dari rasa dengki itu. 他就这样释放我从一些的仇恨。 Galatia 6 ayat 4 dikatakan, 加拉太书第6章第4节说， Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. 个人应当审查查验自己的行为， Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. 这样他所夸的就夸在自己， Bukan melihat keadaan orang lain. 不在别人了。 Saudara-saudaraku, mungkin saat ini engkau sedang struggle. 可能你在挣扎中， Mungkin doamu tidak kunjung dijawab Tuhan. 可能你的祷告还没有被神回答。 Satu hal yang kita bisa pelajari hari ini. 一个我们今天能够学习的， Jangan kita membanding-bandingkan situasi kita dengan orang lain. 不要比较我们的情况跟别人的状 Harta 况， kita dengan orang lain. 我们的财钱跟别人的钱， Penampilan kita dengan orang 我 lain. 们的外表跟别人的外表。 Percayalah bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang spesial buat kita semua. 相信神在我们每一个人有特别的， Kita semua ada di dalam sebuah race. 我们每个人都是在一个比赛里面。 Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah untuk kita fokus kepada race kita sendiri. 而且上帝要的，我们每个人专注在我们每一个人个人的比赛， Bukan pada jalur orang lain. 不是别人的赛跑。 Tidak ada sprinter yang bisa menang pada saat dia selalu menengok ke kiri dan ke kanan. 没有一个赛跑的人就是能够赢，如果他一直看后面，一直看前面， Apalagi membanding-bandingkannya dengan masa lalu, melihat ke belakang. 或是看就是背后以前怎么样过去过 Dia 来， tidak akan pernah menjadi pemenang. 他从来不会成为得胜的。 Hari ini mungkin kau merasa doamu tidak dijawab Tuhan. 可能你今天感到你的祷告还没有被神垂听， Anakmu mungkin belum berubah hari ini. 你的孩子还没有改变， Pelayananmu mungkin belum berkembang hari 你 ini. 的服饰还没有真的很大的影响， Bisnismu belum mempunyai breakthrough. 你的生意好像还没有什么突破。 Setia terus kepada Tuhan. 忠心跟随主， Karena dia tahu yang terbaik buat kita. 因为他知道对我们每一个人最好的是什么。 Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang 不 lain. 要比较你自己跟别人， Sama seperti kesaksian saya tadi. 像我刚刚的见证。 Kalau saya tahu kalau saya akan dipromosi untuk melayani ribuan orang. 如果我知道，当时我知道我能够服侍千的人， Mungkin itu suatu kebodohan jika saya dengki kepada orang yang melayani 100 orang. 我会觉得很笨啊！我就是恨那些服侍100个人的而 God 已。 loves you. 上帝爱你， God has special plan for you. 上帝有特别的计划在你身上， His plan is for good and for a good, prosperous life. 而且他要给你的生命就是丰盛的生命。 Apa artinya rumah besar tetapi kita tidak punya sukacita? 如果有很大的房子，但是没有喜乐，有什么用呢？ Apa artinya toko kita rame tetapi kita tidak mencari Tuhan? 如果我们的店有很热闹，很多生意，但是我们没有寻求神，有什么用呢？ Matius 6 ayat 33 dikatakan, 马太福音第6章33节 Dahulukanlah 说， dahulu kerajaan Allah dan 我们要 kebenarannya. 先寻求神的国和神的义， Dan segala sesuatunya akan 那 ditambah-tambahkan 些都 kepadamu. 要加给你。
Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku. 我们也是如此。 Apapun keadaan kita hari ini, 无论我们状况如何， apakah kita diberkati atau kelihatannya tidak diberkati, 我们是不是蒙福，或是看起来好像没有得到神的祝福， cari Tuhan, 寻求神， fokus pada Dia. 专注于他， Sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. 因为他知道我们每一个人最好的应该怎么样。 Saya akan tutup dengan satu quote 我要用一句话来结束这个聚 dari 会， seorang yang luar biasa bernama D.L. Moody. 用一个人叫 D.L. Moody 的一句话。 Our greatest fear should not be of failure, 我们最大的怕，我们最大的惧怕，不是怕失败， but of succeeding at something that doesn't really matter. 但是我们成功了，在某一些事上，那些事上是我们不是太在意的事。 Dari pengalaman saya digembalakan di gereja kecil di Sydney, Australia itu. 从我被牧养在澳洲的一个小教会， Almarhum guru Alkitab saya pernah mengatakan, 我的圣经老师曾经这么说， dia seorang yang sederhana, a bus driver. 他是一个驾巴士的人，是很简单的人， Tetapi saya tidak akan pernah lupa apa 但 yang 是 diajarkan. 我永远不会忘记他所说的 Saya 话。 panggil dia Om John. 我称呼他成为John 叔叔。 Buat apa seluruh dunia mengacungkan jempol kepada dirimu? 如果每一个人就是给你赞，有什么用呢？ Jika Tuhan suatu hari menurunkan jempolnya pada dirimu. 但是如果上帝真的没有给你赞， Bukankah lebih baik seluruh dunia menurunkan dirimu seperti ini, jempol ke bawah? 是不是全世界如果不给你赞 Tetapi Tuhan 更好？ pada saat kita bertemu dengan Dia suatu saat 当 nanti, 我们跟他见面的那时候， Dia berkata, "Well done, my good and 他说- faithful servant." 做得好，我的忠心的仆人。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， Tuhan sayang pada kita semua. 上帝非常爱我们每一个人。 Let's quit comparing ourselves. 我们停止不再做比较， Mari kita tinggalkan yang di belakang 我们忘记背后， dan berlari-lari menuju kepada panggilan 我 surga. 们真的奔跑，向上帝给我们每一个人的呼召。 Mari kita tutup di dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. 天父，你的仆人已经停止说话了。 Hamba berdoa buat saudara-saudaraku di Mandarin Service. 你的仆人祷告，为每一个会友在华语堂。 Aku tidak tahu keadaan mereka, Tuhan. 主啊，我不知道他们的状况如何， Tetapi Engkau justru sangat tahu keadaan mereka. 但是你知道，你清楚知道他们的状况。 Mungkin mereka sedang dilanda kekecewaan hati, 可能他们正在失望中， ketawaran hati, 心里觉得不 kehilangan 满， semangat. 失去了一些的， Doa mereka tidak kunjung dijawab. 失去了一些胆量，因为他们的祷告还没有被垂听。 Mereka sedang berpegang erat kepada iman mereka. 他们正在抓住他们的信心， Tetap percaya walaupun tidak melihat. 就是仍然相信，虽然看不见神。 Hamba hanya berdoa Tuhan buat 主啊，你 jemaat 的 ini. 仆人祷告， Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Supaya mereka berhenti membanding-bandingkan diri mereka kepada orang lain. 让他们不要做比较，他自己跟别人比较， Tetapi supaya mereka kembali fokus kepada Tuhan. 但是他们可以专注于神， Mengasihi Engkau dengan segenap hati mereka. 尽心的爱 Segenap 你， pikiran mereka. 尽力的爱你。 Walaupun pikirannya mungkin sedang bingung. 可能正在就是疑惑中， Tetapi ajarkan mereka untuk mengasihi Engkau dengan pikiran mereka, Tuhan. 但是主啊，你教导他们以他们的思想来爱 Dengan 你， kekuatan mereka. 以他们的力量来爱你。 Walaupun mereka tidak melihat. 虽然他们看不到什么， Izinkan mereka untuk dipromosikan untuk level yang berikutnya. 主啊，让他们可以被提升到了另外一个 The year of new dimension 在新境界里面， akan hadir di dalam hidup mereka. 他们能够感受到， Pada saat mereka berhenti membanding-bandingkan diri mereka kepada orang lain. 当他们没有比较他们自己跟别人。 Oh, I'm praying buat teman saudara-saudaraku yang sedang struggle saat ini. 主啊，我祷告为那些挣 Yang 扎 sedang 中 ada 的、 dalam masalah hari ini. 挣扎有问题的， Oh, melalui online service ini. 借着网络上的聚会， Hamba-Mu berdoa Tuhan, tolong mereka. 你仆人祷告，主啊，你帮 Berkati 助他 mereka 们， Tuhan. 祝福他们， Jawab doa mereka Tuhan. 回答他们的祷告，
Kau perhitungkan kesetiaan mereka 你 Tuhan. 看他们有多忠心。 Terima kasih Tuhan 感谢 Yesus. 你。 Walaupun mungkin jawaban doa itu tidak kami lihat langsung. 虽然我们还没有看到你答案 Kami 的 belajar 你的 untuk 答案， selalu setia kepada 但是 Tuhan. 我们要学习仍然忠心到底。 Terima kasih untuk firman-Mu 感 hari 谢 ini. 你的话， Biar kiranya nama-Mu sendiri yang 让 ditinggikan, 你的名得荣耀， dipuji dan diagungkan. 得称颂，得高举， Sebab Engkau layak Tuhan. 因为你配的。 Terima kasih. 感谢你， Dalam nama 奉 Yesus. 主耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala, Pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini Bapak Eradi Chandra atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 21 Juni 2020 tetap dilakukan melalui online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Akun dan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo. Bagi pengerja dan jemaat yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dapat dipesan di Integrity Online Store melalui Tokopedia. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Dalam rangka merayakan Father's Day pada hari Minggu depan tanggal 21 Juni 2020, Dads for Life Indonesia bekerja sama dengan Bidang Pemuda Anak mengadakan Share and Talk pada hari yang sama. Pukul 7 malam dengan narasumber Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra, yang akan membahas bagaimana peran beliau dalam mendidik anak-anak, bagaimana hubungan beliau dengan anak-anak, dan semua pengalaman beliau seputar tentang ayah dan anak yang kami yakin serta percaya pasti akan sangat memberkati kita semua. Acara tersebut akan diadakan secara live dan langsung disiarkan secara live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7 serta di IG Live GBPRJ. Pengerja serta jemaat dapat bertanya apa saja sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini, serta dapatkan berbagai hadiah-hadiah menarik yang disponsori oleh Vitu Indonesia dan Indoscreen. Jangan lupa hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 7 malam live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7 serta di IG Live GBPRJ. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 PCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Dan puji Tuhan, mulai sekarang persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Tetap menabur di dalam segala keadaan karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Gembala mengajak semua jemaat untuk lebih bersandar dan membangun keintiman dengan Tuhan di doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu melalui aplikasi Zoom Webinar. Biar hari-hari yang kita lalui selalu dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan dengan tema Allah yang Memulihkan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7676 5903. Kami telah membuka CK7 Peduli COVID-19 support line dan hotline service 24 jam bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai COVID-19, dukungan doa serta konseling dapat WhatsApp ke nomor tersebut. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7, kami kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah menabur untuk CK7 Peduli COVID-19, baik berupa dana tunai maupun berupa barang, serta doa-doa dari Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus akan membalas setiap kebaikan Bapak Ibu sekalian.
Semua donasi yang kami terima kami salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk jemaat CK7, penduduk sekitar, dan rumah sakit atau klinik. Shalom, ya saya sebagai koordinator Pondok Kasih Bersaudara mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat, para pekerja dan juga pendeta dari GBI PRJ CK7 yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengajak Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk ambil bagian dalam menabur kasih dengan memberikan bantuan baik berupa dana maupun barang-barang yang akan terus kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后是13号。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代圣灵大大的浇灌的时期，远超过当时在亚述撒街的所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，最追求不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督促会堂的同工和会友们，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代志下7:14，这成为我名下的子民。若是自卑、祷告，寻求我的面，
转离他们的恶行，我必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着成就。我们的祷告，让全体基督徒会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也为奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球性经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了因你国家所采取的每一项决定都是能按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他们的健康，他的家人及他的牧羊事工，使他们持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许言哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康，并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人的家人的盾牌和帮助。上帝赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有在基督徒子民配得在上帝面前。我们也为波特利教会、神的教会、欧拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们引得更多的灵魂。也为基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣的名，让每一位主的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友们，请举手，领受上帝通过他仆人的基督徒牧者的祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. 我将解毒将我给我主，将我生命全都给我的神，要当头神黑及工作，一切
都成为